jelajah dalam ni yang ada adalah hemisfera. Okey, hemisfera. Di sini pun ada diberitahu hemisfera, dia kata hanya itu saja maklumat yang ada, dan selalunya rumus ini ada diberikan di dalam di depan itulah, tidak perlu hafal. Tetapi yang ada di dalam rumus adalah rumus sfera. Jadi kita ambillah rumus sfera 4/3 pi j kuasa 3 itu isi padu. Tetapi oleh kerana hemisfera kita kena bahagi berapa kelas? Yes, kita kena bahagi 2. Jadi kalau soalan isi padu ni kita kena mesti bermula dengan rumus terlebih dahulu. Okey, dan di sini kalau kau perhatikan ini adalah jejari. Nampak tu Itu adalah jejari. Okey, mari kita teruskan lagi, kita baca adunan itu kemudiannya dituangkan ke dalam acuan berbentuk silinder. Okey, kita lukis gambar rajah silinder. Okey, silinder rupanya macam mana? Tiada dalam gambar rajah ni, kita lukis sendiri. Okey, lukis gambar rajah silinder. Okey, yang berjejari, okey, lukis, tulis yang berjejari 21 untuk menghasilkan sebiji kek. Okay, berbentuk silinder untuk menghasilkan sebiji kek. Okey, keseluruhan adunan boleh menghasilkan beberapa biji kek. Jika tinggi T kek itu adalah 14 cm, hitung isi padu dalam cm adunan yang tinggal. Okey, sekarang apa yang kita kena buat dulu? Kita kena kira dulu isi padu hemisfera. Okey, boleh kira sekarang sebab cikgu sudah bagi rumus kan? Okey, di rumah boleh terus kira sebab cikgu sudah bagi rumus. Okey, 4/3 pi di sini kelihatan 22/7 dan jejarinya adalah 28 kuasa 3. Terus ya kelas, terus buat di rumah dan kamu bahagi 2. Okey, cuba kira berapa isi padu hemisfera. Okey, siapa yang sudah dapat kira di rumah boleh tulis di ruangan chat. Di sini kalau sudah dapat, mungkin boleh share dengan cikgu jawapannya. Cikgu nak dengar. Okey, 45,994.67. Betul? Okey, Nabiha boleh tengok kira sekali lagi. Okey, kira sekali lagi, mungkin ada sedikit kesilapan. Okey, sebab di sini diorang pun bagi tahu nilai yang sama, 45,994.67 ya. Okey. Okey, Nabiha kira balik. Jadi kita dapat di sana 45,994.67. Tania? Okey, Tania. Jadi sekarang ni kita akan masukkan adunan ni ke dalam silinder ni kan? Okey, tapi di sini ada enggak maklumat mengenai ketinggian silinder ini? Okey, keseluruhan adunan boleh menghasilkan beberapa biji kek. Jika tinggi kek itu ialah 14 cm. Apa maksudnya? Macam ada sedikit soalan ni agak macam meragukan sedikit, tapi setakat ni cikgu nampak ketinggian silinder tu sebenarnya 14. Okey, sekarang kita kira dulu isi padu silinder. Apa rumus isi padu silinder? Ingat? Confirm tidak ingat. Jadi rumusnya adalah pi j kuasa 2t. Jadi nanti kamu tengok dalam, kalau form 3 kan nanti kamu ada exam, kamu tengok rumus di depan tu ada. Okey, pi j kuasa 2t. Okey, boleh isi sekarang? Boleh kira untuk isi padu silinder.
Kalau di rumah sudah dapat, tulis jawapan di ruangan chat. $19.404. Okey, sama. Di rumah isi padu silinder berapa kelas? Di sini sudah dapat 14.000 something. Ya. 19.000, sorry. 19.000 berapa lah? Kamu di rumah dapat sudah? Pi-nya di sini 22/7 kan? Jejari sudah diberi di sana 21 yang kita lukis sendiri. Kalau sejuk bagi tahu cikgu Kamu dorong saya ni kan? Okey, ketinggian 14. So 22/7. 22/7. Di rumah lambat juga kamu berkira. 6 6 7 9 1 4 Aaron. Coba kira balik Aaron. Yang silinder Aaron. Coba kirakan balik. Macam salah tu Aaron. Cikgu dapat 19.404. Ya betul Julie. Okey. Itulah markahnya 4. Banyak pengiraan kan. Satu kalau kita tidak dapat jawab sampai habis pun kita still ada markah. Jadi mesti buat. Okey. Okey betul Tania. Di sini pun dapat 19.404 dan kamu di rumah pun dapat 19.404. Oh salah tekan. Okey. Berhati-hati okey Aaron. Okey jadi kita teruskan. Jadi sekarang ni kita tengok dia kata okey. Kan adunan ni dia masukkan ke dalam. Betul? Okey. Dan yang boleh masuk ke dalam silinder ni dia punya isi padu hanyalah 19.404. Okey, jadi sekarang ni hitung isi padu adunan yang tinggal. Maksudnya kita telah masukkan ke dalam. Jadi berapakah isi padu adunan yang tinggal? Apa maksud soalan tu? Tolak. Apa yang mau ditolak? Ya, 45.994.67 tu ditolak dengan 19.404. Okey, cuba tolak. Okey, di rumah faham kan tu? Macam mana kita mau dapat jawapan yang terakhir? $26.590.67. Di rumah, adakah mendapat jawapan yang sama seperti cikgu 26.590.67. Okey, jadi ini SPM insya-Allah pasti akan keluar. Untuk exam form 3 nanti cikgu tidak pasti. Kita melihat saja apa tajuk-tajuk penting yang mungkin akan ditanya sebab terlalu banyak. Cuma cikgu nasihatkan nanti cikgu ada kelas form 1, form 2, form 3 nanti boleh join lah. Jadi boleh ulang kaji. Okey? Online lah, boleh ikut online. Nanti kamu rasakan kalau kamu sudah selesai, kamu boleh online. Saya cikgu nak tahu cikgu kamu mengajar online macam mana. Cikgu tetap sama, beginilah rupanya di sini dan di rumah pun begini. Cuma bezanya di rumah kamu akan lebih fokus lah sepatutnya. Kalau kamu sendirilah dalam bilik kan dan line okey. Kalau line tidak okey, susah je lah kan. Macam cikgu di sini, sekejap ya kelas, cikgu bercerita dengan orang. Cikgu di sini, DJ semua ni memang out di sini. Cikgu terpaksa pakai Unify A. Ya, Unify A barulah okey. Memang DJ rugi saya cikgu beli. Cikgu punya line DJ. Jadi kalau mau call cikgu, call pakai WhatsApp. Tidak boleh guna line biasa. Kalau cikgu call pun tu terpaksa pakai WhatsApp. Bukan cikgu kedekut saya dah dapat. Okey. Dapat kertas exam. Oh, sudah ada kertas exam Den? Sudah dapat? Kamu sudah? Sudah buat belum? Oh, sudah exam. Diagnostik. Tahun.
Dan nanti boleh share kertas tu, boleh ambil gambar, lepas tu share dengan cikgu, boleh? Okey, nanti lepas kelas lah Den, boleh Den? Nanti hantar di Telegram, okey? Ambil gambar, cikgu mau tengok soalan tu, okey? So nanti senang kita discuss macam mana, bukan kita, cikgu mau bagi jawapan lah. Cikgu mau ulang kaji tajuk yang akan keluar. Cikgu tidak akan bagi kamu jawapan. Itu namanya tidak apa? Tidak jujur. Okey. Seterusnya. Okey, gambar aja apa yang ada di dalam kelas, dalam soalan di kelas. Kon, lagi hemisfera. Jadi, bila kita nampak soalan begini, apa perkara yang mesti kita buat dulu? Tulis rumus terlebih dahulu. Apa rumus kon? Isi padu kon 1/3 pi j kuasa 2 t. Tadi hemisfera kita guna rumus apa? Sfera kan? 4/3 pi j kuasa 3 tapi dibahagi 2 sebab separuh. Okey? Sila buat sekarang, pahami soalan tu sendiri. Cikgu bagi masa 5 minit. Kalau kurang nampak boleh ke depan lah. Ya. 2 orang sekitar. Ada yang balik kampung. Adakah cikgu terhilang? Tidak. Coba saya kecilkan sikit. Nampak kan masih? Okey, terus kira soalan di hadapan, especially yang ada tingkatan 5 dalam ni kan. Ini sepatutnya makanan kamu lah untuk SPM ni, tinggal sebulan lagi kelas Ya. Okay, dapat jawapan boleh terus share jawapan yang terakhir. Ayah di rumah. Ada 3 minit lagi. 70 mangkuk. Okey, ada yang menjawab 70 mangkuk. Okey, cikgu tidak pasti yang lain. Di sini pun tengah mengira masih. Yazid dapat berapa Yazid? Dapat sudah jawapan terakhir? Dapat? Tidak tahu berapa mangkok? Sudah pasti. Oke, yang lain. Baru 1 orang yang dapat di sini Ashraf. Ada 2 minit lagi. Habis sudah fikir? Isi padukon dapat. Hemisfera dapat. Okey, langkah terakhir, fikir. Macam mana kamu mau dapat jawapan yang terakhir tu? Itu 2 markah sudah. Fikirkan, didarab kah, dibahagi kah? Dalam operasi kita ni hanya darab, bahagi, tambah tolak saja. Boleh cuba. Mana satu operasi yang mau digunakan? Okey, Aaron punya jawapan 14 mangkuk. Beza tu. Ashraf 70, Aaron 14. Di sini belum ada. Yang lain macam mana? Ada seorang lagi 70. 14. Ada 2 ni. 70 14, 70 14. Ya.
Ada lagi seorang 14. Ya, ada seorang lagi 14. Macam mana? Berapa? Satu minit lagi kelas. Cikgu yakin kamu sudah dapat 2 markah, cuma untuk dapat markah yang terakhir 2 markah lagi. 4 markah, ni selalunya 4 markah lah soalan ni. Okey, Ashraf sudah dapat 14 nampaknya. Mungkin yang dapat 70 boleh semak balik. Kamu mungkin boleh semak balik, mungkin ada kesilapan dari segi menekan kalkulator ke. Okey, Nabiha juga dapat 14 mangkuk. Okey, berjaya sudah membuat pembetulan. Okey, so boleh cikgu bincangkan. Jadi mungkin cikgu yakin kamu semua telah dapat separuh perjalanan, tinggal suku lagi untuk menghabiskan. Okey, kita starting dengan mengisi maklumat kon. 1/3 pi-nya, kalau tiada pi kita anggap 22/7. Faham tu? 22/7. Dan di sini jejari untuk kon ini adalah 5. Ini adalah diameter, betul? Jadi jejarinya adalah 5. Okey, jadi 5 kuasa 2 dan ketinggian kon itu adalah 9. Jadi tak apa kalau ada kesilapan. So cikgu ada satu soalan lagi selepas ini. Okey. So kita semak 1/3 darab 22/7 darab 5 kuasa 2 darab dengan 9. So kita dapat di sana 235.71, betul? Okey. Jadi kita dapat markah sudah ni. Sekarang kita mau kira untuk ini lagi, iaitu hemisfera. Kenapa cikgu gunakan rumus sfera? Sebab di dalam rumus dia bagi sfera. Jadi kamu tidak perlu hafal lah. Cuma kamu kena ingat kena bahagi 2, itu saja. 22/7 jejari adalah 2. 2 kuasa 3 dibahagi 2. Jadi 4/3 darab 22/7 darab 2 kuasa 3/2. So kita dapat 16.76. Betul? 16.76. Dapat lagi 1 markah. Okey. Jadi sekarang ni kirakan bilangan minimum mangkuk hemisfera yang diperlukan untuk memakan semua aiskrim. Maksudnya aiskrim ni dimasukkan ke dalam mangkuk. Berapa biji mangkuk yang kita boleh dapat? Jadi macam mana caranya? 235.71. Jika kita menjawab soalan begini kelas, kita akan ingat ada beberapa operasi saja. Darabkah, bahagikah, tambahkah, tolakkah. Tapi kalau cerita pasal berapa bilangan, selalunya bahagi. Selalunya bahagi. Jadi 16.76. Jadi 235.71 bahagi 16.76. So kita dapat 14. Betul kelas, Tania. Okey? Clear semua? Jadi ini sebenarnya cikgu ambil soalan trial SPM. Memang kamu punya label-label, kalau kamu tengok PT3 sebenarnya tidak senang. Agak susah kalau kamu tapi kamu tidak kesempatan ambil PT3 lah. Tahun ni insya-Allah ada 2022. Ada tahun ni. Okey. Alright. Okey. Inilah gambar raja apakah yang kamu nampak di hadapan ini? Kelas soalan terakhir isi padu malam ni. Apa yang kamu nampak? Yang paling jelas apa dia kata? Separuh silinder, betul? Okey, jadi pedulikan dulu yang lain ni, kamu tulis dulu rumus silinder. Okey, tulis dulu apa rumus silinder tadi? Pi J kuasa 2T dibahagi 2. Okey, itu settle. Gambar raja apakah di sebelah ini? Dia sebut apa tu? Prisma. Betul? Student ya, bila disebut prisma, bingunglah kamu sudah. Prisma ni dia ada segitiga, prisma trapezium, dan ini prisma apa?
Gambar raja apa ni? Prisma apa ni? Segitiga. Ini adalah prisma segitiga, betul? Kan gambar raja segitiga juga nih. Dia menjadi prisma kerana dia boleh diisi dengan maksudnya dia boleh diisi air, dia ada jadi macam ada ruang. Jadi apa rumus luas segitiga? Yes, luas permukaan. Apa rumus luas segitiga kelas? 1/2 darab tapak darab tinggi. Ini sepatutnya bila cikgu tanya dalam kamu punya minda sendiri, luas segitiga, luas segi empat, luas trapezium. Itu sepatutnya makanan kamu sudah. Cuma ini luas, tapi sekarang kita punya cerita isi padu. Prisma. Jadi apa beza luas dan isi padu adalah di hujungnya ada panjang. Itu saja bezanya. Faham tu? Jadi kalau isi padu prisma segitiga, kamu ingat saja rumus luas segitiga, kemudian di ujungnya kita akan darab dengan panjang. Okey, jadi boleh kamu settlekan sendiri melihat maklumat ni. Nampak lukis, cikgu tolong isikanlah. Isi apa lagi yang ada maklumat. Ketinggian. Ada ketinggian kena bagi? Oh, dia suruh cari tinggi. Menarik. Okey, dia suruh cari tinggi ya. Okey kelas, cikgu bagi masa untuk kamu menjawab soalan ni 5 minit. Okey. Cuba dulu kalau surrender boleh tulis 5 di dalam chat. Di sini boleh bagi cikgu lah kalau dah dapat. Cuba dulu. Isi maklumat dulu. Cikgu mau tengok kamu punya kreativiti menjawab. Okey, cikgu bagi kamu clue ada persamaan linear dalam ni. Okey. Cuba dulu kelas harap-harap murid SPM dapat jawab adik-adik ni bagilah 2 tahun lagi dalam SPM. Kalau berjaya alhamdulillah. Okey, kalau dapat terus share di ruangan chat. Okey. Berjaya? Belum. Susah sikit. Astagfirullahaladzim. Di rumah belum dapat jawapan. Siapa rasa macam sudah kira tapi
Terberhenti sudah, separuh lah maksudnya. Kamu boleh tekan 5. Macam mana? Susah sikit. Dia ada tinggi. Saat tinggi itu dia cari. Kan? Macam mana? Tapi dia bagi maklumat isi padu. Selalu kan kita kira isi padu. Tapi sekarang isi padunya diberi. So macam mana kita mau buat? Belum kebat lagi nih. Ini soalan biasa nih. Bukan soalan kebat. Dia soalan biasa. Belum luar biasa. Dapat bayangkan tapi tidak boleh. Kena kira Den, nak boleh bayangkan. Okey, ada yang sudah dapat jawapan 13. Yakin iman 10.39, ada yang dapat 10.39. Tak yakin katanya. Ada idea. 5, okey, ada yang surrender sudah. Yang lain? Oh, 5.57. Ashraf belum dapat jawapan Ashraf. Okey, Khalida 5.57. Oh, ada 2 sudah 5.57. Mungkin lah kan, mungkin. Okeylah, cikgu tunjukkanlah kelas. Okey, ada yang sudah 5, separuh. Maksudnya mungkin yang kamu berjaya isikan adalah pi 22/7 semua berjaya, cikgu rasa. Kemudian 8 kuasa 2 kan, ini kan. Jejarinya 8 lah. Okey, 8 kuasa 2 dan ketinggiannya kita tidak tahu. Kita tulis begitulah. Okey, per 2. Kan dia kata diberi bahawa isi padu gabungan itu. Jadi tambah 1/2 darab tapak 14 darab tinggi darab panjang sama dengan 2763/7. Jadi sekarang coba kamu kirakan yang ini dulu, berapa tuh? 22/7 darab 8 kuasa 2 bahagi 2. Kita biar dalam pecahan supaya jawapan tu lebih tepat. 704/7T tambah 1/2 darab 14 darab 16. Kalau cikgu salah kira beritahu 112T, ada T kan? Sama dengan 2763/7. Okey, cikgu kira balik sekejap 22/7 darab 8 kuasa 2 104/7. Sorry ya. Okey, cikgu betulkan sini. 104/7 ataupun 100.57. Okey, maksudnya setakat ini faham kan? Di rumah setakat ini faham semua? Mungkin cikgu rasa siapa yang tidak dapat jawab tu, kamu tidak buat persamaan begini. Betul atau tidak? Kalau kamu tidak buat begini, kamu tidak boleh selesaikan masalah ni. Jadi ingat, bila kamu jumpa soalan yang dia sudah berikan isi padu contohnya macam ini kan, kamu gabungkan tu, jadikan dia persamaan. Ini persamaan lah. Okey, jadi kamu ambil kalkulator. Okey, kalau kalkulator putih, cara menekannya tahu kan macam mana? Okey, ini kelabu ke hitam tu? Hitam. Okey. So, cara menekannya adalah 100, hitam dulu cikgu pakai kalkulator hitam dulu. 100 ABC 4 ABC 7 ada T kan? Alpha X
Okey, tambah 112, ada T lagi, alpha X, huruf T tidak ada dalam kalkulator. Sama dengan alpha subkalkulat 2763 ABC 3/7. Kita mau dapat jawapan, kita mau tahu nilai T, shift subkalkulat, so kita dapat jawapan T sama dengan 13. Tahu guna kalkulator yang begitu? Tahu? Tapi tahu guna? Baru nampak hari ini? Okey. Ini mesti kamu gunakan. Saya tu ini masa form 1 sudah belajar sepatutnya. Ya, okey, tapi tidak mengapa. Kamu boleh dapat tu nanti. Cikgu bagi nanti video, kamu boleh ulang-ulang. Okey, untuk kalkulator warna putih, sekejap So, putih dia lebih kurang tapi dia lain sikit. Okey, sebentar. Sekejap kelas sebab kita ada kawan baru. Okey. So, untuk kalkulator putih, menu 1, okey. Sama juga 100 cikgu nak pandai. Mungkin boleh pakai perpuluhan tadi. 100 poin berapa? 57. Shift dulu. Macam mana? 100 shift ni. 4/7. Okey, cikgu jarang pakai yang putih ni. Okey, 7. Alright. Alpha X sama. Alpha X kalau kalkulator putih sama je. Alpha X tambah 112 alpha X, tidak ada huruf lain, dia memang X saja. Okey. Untuk tekan sama dengan, tekan apa? Alpha subkalkulat. Alpha subkalkulat. Okey. Kemudian kita tekan 2763. Tekan shift dulu tadi. Okey. 3/7. 3/7. Okey, jadi tekan shift subkalkulat, tekan sama dengan ni. Sama dengan di bawah ni. Okey. 13. Itu kalkulator putih dan kelabu, okey? Kalau hitam tadi tekan 2 kali shift subkalkulat, okey? Jadi kalau untuk pengetahuan kamu yang baru menggunakan kalkulator hari ini mencari nilai, kalau ada dia suruh cari nilai M, Q, R, begitulah caranya. Tekan kalkulator, senang. Kalau kamu kira manual, kamu akan ambil masa lagi 3 minit. Rugilah kamu punya kalkulator canggih tapi tidak digunakan. Alright, thank you. Okey, setakat ini untuk isi padu 1, 2, 3. 1 sangat faham, 2 sederhana, 3 tak faham-faham. Okey, thank you. Di sini 1, 2, 3. 1. Alright, thank you. Dapat Sally, nanti cikgu akan ada bagi lagi training, okey? Okey, kita teruskan kepada tajuk yang seterusnya, iaitu persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus adalah tajuk terakhir tingkatan 3. Okey, tajuk terakhir tingkatan 3, cikgu akan tunjukkan dulu yang pertama. So, kemudian nanti kamu akan buat sendiri. Okey, so perkara yang paling penting dalam persamaan garis lurus adalah Y, M, X tambah C. C adalah pintasan Y. Okey, M adalah kecerunan. Jadi cikgu harap cikgu kamu bersungguh-sungguhlah mengajar tajuk ini ya. Asal cikgu di sini memang walaupun cikgu sudah bersungguh-sungguh masih ada kelompangan juga. Jadi kalau ada bersungguh-sungguh tu cikgu lompangnya sangat besarlah, tapi tidak mengapa. Masih boleh diselamatkan, yang penting kamu gigihlah. Okey, yang paling penting bila cikgu sebut persamaan garis lurus ini. Y sama dengan MX tambah C. C itu pintasan Y. M ni kecerunan. Pintasan Y ni maksudnya apa? Yang lalu dipaksi Y. Ini contohnya. Inilah pintasan Y. Pintasan X tu ini yang lalu dipaksi X. Lalu paksi X. Itu pintasan X. Lalu saja dipaksi Y, pintasan Y. Itu maksudnya. Faham tak?
Okey. Okay, Cikgu Padam ni, itu adalah perkara asas di dalam persamaan garis lurus. Sekarang, kita tengok maklumat yang ada. Dia bagi tahu QP selari dengan TS. Ini selari. Kalau selari kecerunannya sama. M di sini dan M di sini sama. Ingat, kecerunannya adalah sama. Itu paling penting kamu kena faham. Jadi pelajar tingkatan yang baru tingkatan 5 tahun 2022, kalau kamu sudah belum pernah ulang kaji lagi, inilah peluangnya. Cikgu telah tunjukkan sedikit-sedikit ya. Sally, yang pelajar tingkatan 5 yang mau SPM sebulan lagi, ini sepatutnya tinggal kamu punya pengukuhan. Dan pelajar yang tingkatan 3 pada tahun ini masih, sepatutnya kamu masih ingat kerana ini adalah bab terakhir tingkatan 3. Okey? So, selesai di situ. Kemudian persamaan garis lurus QP. Dia sudah bagi persamaan QP. Inilah persamaan, tapi di sini dia sudah ada nilai 2y sama dengan negatif 4x tambah 5. Ini adalah untuk QP. Cuma kita tidak mau bentuknya dalam bentuk ini. Mesti bentuknya y sama dengan. Dia di sini kan ada 2. Kita mesti jadikan y sama dengan. Jadi apa yang mesti dipindah? Y sama dengan 2 ni kita akan pindah ke sebelah jadi bahagi. Ini kita pindah sebelah jadi bahagi. Kalau sini dapat, sini pun dapat. So, kita mudahkan negatif 2x tambah 5/2. Jadi, kita telah berjaya menyusun, memudahkan persamaan QP yang sudah diberi. Jadi kelas, kan kecerunan ini dan ini sama. Cuba kamu tengok dalam persamaan ini. Ini Y sama dengan MX tambah C. Berapakah kecerunan untuk persamaan QP ini? Negatif 2. Di rumah, berapakah kecerunan untuk persamaan QP? Betul, negatif 2. Tahniah. Okey, di sini pun dapat negatif 2, kamu sudah nampak. Jadi, nampak tu selari kan? So itu dia negatif 2 dan di sini pun negatif 2. Sebab itu nanti bila kamu, cikgu bagi kamu latihan menjawab soalan ni, lukis gambar rajah, okey? Gambar rajah saja, soalan tidak perlu salin. Gambar rajah. Okey, ini jangan dululah. Kamu fokus dulu. Okey. Jadi sekarang kita sudah diberi maklumat untuk kecerunan. Okey, ini apa ni? 5/2 ni kelas. Pintasan Y. Jadi pintasan Y di sini adalah 5/2. Kan? Itu maksudnya. Okey, sekarang soalannya adalah soalan cepu emas. Apakah persamaan QT? Apakah persamaan garis lurus QT? Ini dia tanya. Apakah persamaan garis lurus QT? Okey. Cluenya tak payah kira. Tengok dapat jawapan. Okey, cikgu mau tengok tingkatan 5 yang ada dalam ni, sepatutnya kamu dapat jawab. Ingat, bila dia melintang, mesti jawapannya Y sama dengan dia bukan koordinat kelas. Dia bukan koordinat, tetapi dia adalah pintasan. Dia adalah pintasan. Okey, Aaron kata Y sama dengan 3. Nasib baik Aaron, penat sudah kita Aaron. Nabiha tengok betul-betul tu. X, Y. Okey. Di sini macam mana? 3. Tidak tahu. Tidak mengapa. Okey. Kenapa? Ya, jadi tiada orang mengajar. Kenapa? Kenangan lalu biarlah berlalu. Kan? Yang penting kamu struggle saja sepanjang 2 tahun ni. Okay? Alright, thank you semua. Rata-rata di sini memberikan jawapan sama dengan 3. Okay. Kelas, apabila persamaan itu bentuk melintang atau menegak. Okay? Kalau melintang, kita akan ambil pintasan Y. Okay, pintasan Y. Ini kan X, ini kan Y. Jadi di sini apa nih? 3 kan? Nampak tak? Kita baca koordinat, kita kena baca X dulu. 5 tu di sini.
5. Di sininya adalah 3. X, Y. Jadi ini adalah pintasan Y. Jadi jika persamaan itu bentuk melintang, jawapannya begini saja. Y sama dengan 3. Dia tidak kecerunan. Okey, tak apa. Perlahan-lahan kalau yang baru hari ini nampak, bingung-bingung. Macam dua orang ni sudah banyak kali ni. Termuntah-muntah sudah. Nasib baik dapat jawab. Kalau enggak, okey, ada juga ni masih bingung-bingung. Okey. Kemudian persamaan garis lurus TS. Okey. Macam mana kita mau buat persamaan kelas? Apa syarat untuk kita menghasilkan persamaan? Macam tadi di sini, persamaannya ini sudah ada. Tapi sekarang kita diminta menghasilkan persamaan garis lurus TS. Okey. Cikgu tidak mau tanya orang yang belum belajar. Cikgu kamu sudah ajar di sekolah. Macam mana mau menghasilkan persamaan garis lurus? Apa yang mesti ada? Koordinat. Okey. Selepas tu? Okey, buat. Maksudnya kamu masih ingat. Bagus. Okey, yang belum belajar, jangan sedih, sekejap lagi cikgu tunjukkan. Okey, betul. Mesti ada kecerunan dan mesti ada koordinat. Betul. Okey, cuba buat. Okey, cuba buat, cuba hasilkan. Jadi siapa yang lupa dan belum belajar, mungkin lukis gambar aja lah sambil-sambil kan. Sebab kamu belum mau buat lagi. Kamu lukis gambar dulu. Okey. Cukup padam ni. Lampu banyak seni. Okey, form 5 sepatutnya berjayalah menghasilkan persamaan garis lurus TS dengan jayanya. Sekolah di mana? Pantai. Cikgu mau ajar? Cikgu? Oh, Farid. Oh ya. Cikgu Farid. Bagus. Negatif 2x tambah 13. Ya, berjaya sudah menghasilkan persamaan nampaknya. Okey, kita tunggu yang lain. Setakat ini 2 jawapan 3 sama. Okey, Tania. Okey, Yazid dengan Ashraf macam mana? Kita ada sebulan lebih lagi mau SPM Ya, cikgu sangat berharap paling teruk kamu dapat A-. Okey. Dan jangan lupa letak X. Okey, Tania, Yazid, alhamdulillah. Ini memang 9/10 akan keluar exam. Okey, Tania. Dapat. Alright. Bagi yang masih bermasalah untuk membina persamaan, jangan risau dan sedih. Yang paling penting untuk buat persamaan garis lurus mesti ada satu koordinat. Satu koordinat apa? Okey. Satu koordinat pun cukup. So di sini kita boleh, sebenarnya di atas ni ada banyak koordinat. Nampak? Kita boleh pakai mana-mana saja kalau ada koordinat. Tapi di sini tiada lah kan. Dia tidak semestinya koordinat yang kita ambil tu di hujung dan di hujung ni. Tidak semestinya. Yang penting dia di atas garisan persamaan ini. Okey? Cuma kali ini kita hanya nampak ini saja koordinat yang ada. Dan kita sudah ada kecerunan. Bila sudah ada, kita bermula dengan Y sama dengan MX tambah C. Okey, jadi kita gantikan. Kan di sini Y-nya 3. Y 3. Nampak tu? M negatif 2. M negatif 2. Dan X-nya 5. Jadi memang kalau kita buat persamaan ni, kita kena dapatkan C-nya terlebih dahulu. Jadi untuk dapat C ni, ambillah kalkulator tadi. Ambil kalkulator tadi. 3 alfa sub kalkulat negatif 2 kurungan 5 tambah C kita mau tekan apa? Alfa X. Jadi tekan apa untuk dapatkan jawapan? Shift sub kalkulat. Untuk kalkulator hitam tekan 2 kali. Untuk kalkulator putih tekan sama ada dengan, dapat berapa kelas? 13. Jadi C sama dengan 13. Okey.
Jadi bila sudah dapat C13 nih, macam mana kita mau buat persamaannya? Y sama dengan negatif 2X tambah 13. Begitu. Jadi sebelum ini tidak tekan kalkulator, dapat C. Jadi sekarang lebih senang kan? Jimat masak. Oke? Nanti boleh share sama kawan-kawan di sekolah ya. Oke? Jadi kelas, kita sudah berjaya mendapatkan persamaan. Oke? Jadi sekarang kita mau dapatkan pintasan X. Oke, macam mana mau dapatkan pintasan X di rumah dan di sini? Macam mana kita mau dapatkan? Yes, betul Den. Gantikan Y sama dengan kosong. Jadi kita ambil balik ini persamaan, gantikan Y sama dengan kosong. Oke, negatif 2X tambah 13. Lagi sekali apa? Mau cari X? Tekan lagi kalkulator. Jadi X sama dengan, oke, tekan kalkulator kelas berapa? 6.5. Oke. Anda dapat berapa? Mau dapat berapa? Perpuluhan? 6.5, betul. Dapat 6.5. Mau cukup tunjukkan lagi sekali? Oke. Oke, cara tekan lagi sekali ya. Kosong, kosong. Alpha sub calculate. Reset, pandai reset kan? Reset all pandai? Tahu cuma mau reset all balik calculator? Tahu, oke. Oke, negatif 2X, negatif 2. Mana negatif cikgu? Negatif 2 alpha X tambah 13. Shift subcalculate, shift subcalculate. Dapat? Oke, so cikgu rasa di rumah dapat Oke. Clear kelas setakat ni 1, 2, 3. 1. Oke. Alhamdulillah, bagus. Especially 3 5, cikgu harap ini makanan kamu lah ni. Oke, soalan senang nampaknya. Oke, mungkin kamu boleh cuba sendiri dulu. Cikgu bagi masa 4 minit. Sila, sebab senang. Tapi yang belum belajar tu mungkin ni masih susah lagi. Tak apa, lukis gambar aja dulu. Oke. Lukis gambar ya kelas di rumah. Ingat kata kuncinya, kalau garis selari kecerunannya sama. Itu dia. Panggil aku Mal. Syaza. Syaza. Kita pernah tuition sama teacher nggak? Tak pernah. Pernah tuition sama teacher Nadia? Nggak pernah. Nggak pernah. Oh pernah. Pernah. Oh, Masya Allah, lamanya sudah. Masa di bangunan sana? Oh sini. Oh sini. Oh. Oh. Setelah kamu tahu di sini. Terus juga heran tahu. Yalah, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sudah berlalu. Teacher Nat masih mengajar tuition. Dia masih di sini juga lah dengan cikgu. Oke, tanya Aaron, boleh terus jawab soalan B Aaron. Oke. Kalau tidak dapat jangan sedih lah. Nanti kejap lagi cikgu tunjuk lah. Oke, Tania, alhamdulillah sangat menguasai lah nampaknya Aaron. Ini memang ada dalam SPM Aaron di kertas 1 dan di kertas 2. Oke, kita tunggu yang lain. Masih ada masa lagi 1 minit lagi. Ya.
So maksudnya Akmal, kamu bab 9 ni langsung tidak belajar lah. Dari bab berapa kamu tidak belajar? Cikgu kamu iya, pelan-pelan sempat yang melukis. Oh, okey. Apalah. Kalau dari form 4, okey lah. Ada orang masuk last minute, form 5 sudah kan, baru mau masuk. COVID lagi sekarang kan. Kita pun dah tahu macam mana mau belajar di sekolah. Kalau kamu jujur dengan diri sendiri, tak apa. Cikgu suruh masuk, kamu masuk kan. Cikgu suruh buat, kamu buat. Kalau tidak, selamat tinggal bungaku. Okey, tahniah semua. So rata-rata telah berjaya memberikan jawapan. Okey, Yazid pun sudah dapat, Ashraf pun sudah dapat. Okey, alhamdulillah. Okey, masa pun telah tamat. Jadi, biasanya soalan tadi dan ini, tadi kita sudah ada kecerunan daripada persamaan yang dibuat. Tetapi di sini kecerunannya belum ada. Tiba-tiba kita disuruh membuat persamaan SR. Cuma yang ada maklumat di sini, ini selari dengan ini. Dan kita ada maklumat koordinat satu. Jadi kita kena dapatkan kecerunan. Kalau kita mau dapatkan kecerunan SR tidak cukup maklumat sebab di sini tiada koordinat. Tapi di sini di PQ ni kita boleh cari kecerunan. Inilah pentingnya kita belajar koordinat semasa tingkatan 2. Apa koordinatnya di sini? 05. Kan? Ini 05. Di sini apa koordinatnya? Negatif 20. Baru nampak. Betul atau tidak? Tadi kamu tidak nampak. Kan? Okey, jadi ini adalah X1, Y1. X2, Y2. Bolehkah kita letak di bawah X1, Y1? Boleh. Tidak masalah. Yang penting di sini kalau sini X1, Y1, dua-dua mesti 1. Kalau sini 2, X2, Y2. Begitu pasangannya. Jadi kita kira dulu kecerunan. Apa rumus kecerunan kelas? M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Itu adalah rumus kecerunan dan juga rumus kadar perubahan. Okey, kalau tingkatan 4 kan, nanti tingkatan 4 kamu akan ada satu tajuk. Ada satu tajuk yang kita guna rumus kecerunan tapi boleh dinamakan sebagai kadar perubahan pecutannya pecutan. Okey, rumusnya sama. Jadi Y2 kosong, isi maklumat. Y1 5. X2 negatif 2. X1 kosong. Jadi 5/2. Kenapa kita tahu dia positif? Kamu nampak? Dia mendaki. Mendaki kan? Jadi dia memecut. Mendaki kan? Kalau dia menurun, dia adalah negatifnya pecutan. Okey, jadi ini adalah 5/2 kecerunannya. Di sini pun 5/2 so apa? Sama, selari. Okey. Jadi, boleh ke tidak sudah kita buat persamaan SR? Boleh, sebab ada koordinat dan kecerunan. Ada koordinat dan kecerunan. Apa yang kita mesti tulis? Y sama dengan MX tambah C bila disebut perkataan persamaan. Gantikan Y sama dengan 7. Kecerunan 5/2 ini X-nya 6 tambah C. Sila tekan kalkulator. Senangnya hidup kita kan? Tapi sebelum ni nampaknya bersusah payah ya anda. Pasal kalkulator 5/2 kurungan 6 tambah alpha X. Shift solve calculate, negatif 8. Betul? Okey, negatif 8. Dapat Akmal negatif 8? Okey, sebentar ya di rumah. Kelas, kenapa negatif 8? Pintasan Y-nya sedangkan
Macam mana nih? Macam mana kita, kenapa kita cakap pintasan Y ini kan mesti lalu di paksi Y. Kan? Tapi garisannya nih tidak sampai kan? Sampai sini saya garisannya. Sedangkan tadi cikgu cakap, pintasan Y itu mesti lalu di atas garisan paksi Y. Di rumah. Kenapa tiba-tiba pintasan Y negatif 8 sedangkan garisan RS itu tidak mencecah pun pada paksi Y? Di sini ada jawaban. Kenapa? Berikan cikgu. Kenapa pintasannya adalah negatif 8? Why? Di rumah. Bukan? Bukan. Dia memang selari. Ya, betul. Pintasan Y dipotong di bawah, kata Aaron. Soalan rosak, Den. Ada yang cakap soal rosak. Sebenarnya kelas ini, kita boleh panjangkan paksi Y ini kan sampai ke bawah kan? Dan garisan ini juga boleh dipanjangkan sepanjang-panjangnya. Kerana itu dia pintasan Y-nya negatif 8. Di bawah kan negatif? Ya. Kamu kena faham tuh kenapa dia jadi begitu. Kita belajarnya bukan begini-begini sih. Bukan. Kita kena paham baru dia boleh sampai dalam kamu punya minda. Clear sudah, Den? Bukan dia rosak. Jelas. Ini cikgu ada tanya itu tingkatan berapa entah. Jadi siapa yang sudah 2-3 kali cikgu ulang mesti dia akan melekat dalam fikirannya lah. Kenapa dia negatif 8 sedangkan dia kontot tadi kan pendek. Rupanya kita boleh panjangkan. Bila panjang itulah dia terdapat di sana negatif 8. Selesai Jadi untuk membina persamaan mesti kita dapatkan C. Jadi kita buat persamaan sekarang. Y sama dengan berapa kecurunannya? 5/2 X negatif 8. Buat persamaan mesti begini rupanya. Tania yang betul perpuluhan pun boleh. Kalau kamu tulis 2.5 pun cikgu terima. Tania. So sekarang boleh kita dapatkan pintasan X? Cuma kita mau buat pintasan X tadi gantikan apa? Yes, lagi sekali. Tekan lagi kalkulator. Senang hidup kita. Y sama dengan 0. Kalau tidak kamu terpaksa pindah-pindah kan? Lepas tu salah lagi positif negatif. Kira-kira berapa tuh? Negatif 3.2 0 alfa sub kalkulat 3.2. Akmal dapat 3.2. Mesti tajuk ni jadi satu tajuk yang favorite kamu lah nanti. Clear? Alhamdulillah. Mungkin ada satu lagi cikgu rasa, cikgu sediakan. Sangat menarik soalan ni. Selalunya kelas, kamu student lah. Bila kamu nampak soalan itu, tadi kamu nampak dia macam biasa saja kan? Sekarang tiba-tiba soalan ini dalam bentuk bendera, bukan rutin. Dia sudah menjadi bukan rutin, nampak? Kemudian dia bercerita tentang kejohanan olahraga tahunan. Maksudnya situasi isu kehidupan yang sebenar. Jadi kelas sebenarnya ini adalah ciri-ciri soalan kebat. Tetapi kamu jangan anggap soalan kebat itu adalah soalan yang susah. Tidak. Dia cuma soalan yang berkaitan dikaitkan dengan isu semasa saja. Ceritanya tetap sama, ceritanya tetap Y sama dengan MX tambah C. Tetap itu sama. Jadi sekarang kamu tengok gambar rajah ni. Kita baca sama-sama lah. Lepas tu kamu settle lah sendiri. Rumah Merah diminta untuk menghasilkan bendera pasukan sempena kejohanan olahraga tahunan SMK Durian Burung tahun 2019. Untuk mencari kelainan bendera pasukan telah diubah sesuai dan direka dengan berkonsepkan bendera negara Nepal yang berbentuk seperti rajah ini. Begini bendera Nepal lah. Nepal kalau dia cerita pasal negara orang lain kan isu global lah. Isu semasa, isu global maksudnya dunia punya isu kan berbentuk seperti itu. Seorang ahli pasukan Rumah Merah telah melakar bendera pasukan di atas satah. Jadi dia telah membuat beginilah berdasarkan bendera Nepal tadi kan. Dia kata AB dan CD adalah selari. AB dan CD adalah selari. Jadi bila kita membaca maklumat, kita kena
transfer ke dalam gambar raja. Jangan kita baca-baca saja, lepas tu kamu cakap nak mau buat soalan ni lah, ayatnya panjang. Okey, kemudian BC adalah selari dengan paksi X. Maksudnya dia lurus lah ni. Okey, jadi sekarang OD, mana OD? OD dan OA adalah 20. OA 20. Dia sudah ada petunjuk di sana. Sampai di situ sajalah cikgu bantu kamu. Sila fikirkan macam mana mau jawab soalan ni. Okey, kelas cikgu bagi 5 minit. Lukislah. Lukislah supaya senang. Silakan saja, cikgu mau pergi toilet sekejap. Kamu kalau mau pergi toilet ada di sana. Cikgu mau ambil air guys. Cikgu pergi sebelah rumah cikgu. Cikgu minum air kejap. Lukis dulu.
idea. Belum ada. Koordinat tulis koordinat dulu. Ini apa koordinatnya? 020. Kan, ini koordinatnya apa? 20, 0. Oh, ini apa koordinatnya B? Mesti ada kan? Sana kan 8. Jadi apa koordinatnya B nih? Ada idea? DB berapa? Hmm, 20 kan? Oke, cikgu nampak di rumah ada yang sudah siap. Persamaannya Ashraf? Y sama dengan? Oke, alright. Kita tanya Aaron, setakat ni baru Aaron yang memberikan jawapan full. Menguasai betul lah ni Aaron. Yang lain, serendah iman. Sampainya hatimu. Cikgu bagi clue je sudah ni. Cikgu bagi clue lagi sini. Tadi kan sudah cikgu bagi 20. Sini apa koordinatnya? 020. Nah, takkanlah tiada idea. Coba tengok betul-betul tu. Okey, tahniah Juli. Alhamdulillah. Terus masa terlebih. Okey, cikgu bagi ekstra 2 minit lah. Mana tahu ada yang masih baru ada ilham. Baru dapat ilham. Syaza di rumah lain okey kah? Kamu tinggal di mana? Cikgu dulu mula-mula pakai prepaid Unify. Unify ini cikgu baru dapat, susah mau dapat. Ya, berbaris orang. Lepas tu cikgu pun di tingkap tu saja boleh letak. Di situ saja ada line. Okey, cemana yang lain? Cikgu baru nampak lelaki. Perempuan? Mana perempuan? Den, belum dapat Den? Soalan ni senang begini. Sally belum dapat? Bukan cikgu sebut namanya tu. Macam mana Akmal belum? Okeylah, cikgu explain lah. Okey, nanti cikgu takut di rumah yang tertidur. Muslimun. Okey kelas. Mari kita semak bersama-sama. Jadi tahniah Razin kerana telah berjaya menyiapkan soalan ini, latihan ini. Okey, kita bermula dengan first tadi. Cikgu sudah berikan kamu maklumat, isi ke dalam gambar aja. Jangan takut tengok soalan. Okey, jangan takut. Selalunya bila kamu tadi nampakkan
soalan ini sudah tiada langsung nombor, kamu pun rasa mesti soalan ini susah. Okey, realitinya dia tidak. Jadi persamaan garis lurus BC ini. Kelas ini melintang kan? Apa cikgu cakap tadi kalau melintang? Persamaannya mestilah, oh yes, y sama dengan berapa? Yes. Begitu saja. Begitu saja. Tahniah ya yang telah memberikan jawapan persamaan BC Y sama dengan 8. Betul? Okey, tahniah. Bagus. Okey, seterusnya. Persamaan garis lurus CD. Okey, kita diminta mencari persamaan garis lurus CD. Okey, jadi kelas untuk CD kita sudah ada koordinatnya di sini berapa? 20, betul? Tetapi kita tiada kecerunan kan? Tapi kita boleh dapat kecerunan ke tidak di AB? Boleh? Ini kan selari. Jadi X1, Y1, X2, Y2. Boleh ke sini kita letak X1, Y1? Boleh. Okey, boleh, tidak masalah. Apa rumus kecerunan? Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Ini pun ada kita belajar semasa tingkatan 2. Okey, jadi Y2-nya 8 tolak 20, X2 20 tolak 0. Jadi berapa jawapan yang kamu dapat? Negatif 3/5. Okey. Jadi bila kita sudah dapat negatif 3/5, maksudnya kalau di sini negatif 3/5, di sini juga negatif 3/5. Kita sudah dapat dia punya kecerunan. Jadi untuk membina persamaan kita akan start dengan Y sama dengan MX tambah C. Betul? Jadi kelas di sini X, Y. Y-nya adalah 0. Kecerunan negatif 3/5 dan X-nya adalah 20 tambah C. Kena dapatkan C-nya dulu bersamaan dengan berapa? 12. Okey. Jadi bila kita sudah dapat persamaan, pintasannya 12, maka kita pun tulis persamaannya Y sama dengan negatif 3/5 X tambah 12. Okey. Jadi lepas tu dia tanya lagi, apakah pintasan Y garis lurus ini? 12 lah kan? Pintasan, kan C itu adalah pintasan Y ya? C itu adalah pintasan Y. Okey, setakat ini di rumah 1, 2, 3, di sini 1, 2, 3. 1, 2. Okey. Alright, alhamdulillah. Ingatlah kelas, tajuk ni sangat penting. Keberangkalian 9/10 akan keluar SPM. Setakat ni cikgu punya letak 10/10 lah, tapi nanti kalau cikgu cakap macam tu tiba-tiba dah keluar, nanti kamu cakap cikgu ni menipu pulangan. So cikgu pun dah tahu apa yang keluar. Tapi setakat ni cikgu punya penglihatan, kalau SPM zaman dulu ini memang keluar. Dulu soalannya kita tahu apa yang akan keluar. Sekarang kita tahu tapi 53 tajuk. Dah tahu yang mana satu. Itu lagi mencabarlah. Okey, so hari ini kita sempat ulang kaji persamaan tu 3. So hari ini kita terusnya, ini tajuk tingkatan berapa di kelas? Tingkatan 2, betul. Okey, tajuk tingkatan 2. Jadi walaupun cikgu pernah sudah ulang kaji, cikgu nampak di sini pelajar tingkatan 5 tahun ni dan tahun lepas, cikgu nampak kamu memang cikgu rasa tidak ada masalah untuk kamu ni. Cikgu akan tunjukkan lagi sekali ya kelas. Macam mana kita menyelesaikan soalan ini. Yang pasti ada berapa rumus yang kita akan gunakan. Ada 2. Okey. Kita akan menggunakan pi j kuasa 2 darab SPP per 360. SPP itu sudut pada pusat. Kalau dalam rumus dia bukan SPP, dia lagi panjang. Sudut pada pusat. Okey. Satu lagi 2 pi j darab SPP sama juga sudut pada pusat per 360. Okey, jadi untuk yang baru belajar dengan cikgu hari ini ya, ini untuk cerita pasal luas. Kalau rumus ni digunakan. Dan ini selain daripada luas, maksudnya panjangkah, perimeterkah, lengkapkah. Jadi pi j kuasa 2 tu memang khas untuk luas saja.
Jadi siapa yang sampai hari ini masih belum faham lagi nih bagaimana menggunakan rumus ini, ini kali keberapa sudah kamu ulang kaji, dan cikgu harap hari ini meresaplah ke dalam pikiran kamu. Okey? Jadi bila kita menjawab soalan ini, inilah rumus yang kamu akan letak di tepi, sebab kita akan pilih yang mana satu kita akan gunakan. Sebab kalau kamu salah rumus, salah semuanya. Okey, kita isi maklumat. Okey, jadi bila jawab soalan gambar rajah, maklumat kena isi. PQ dan PR adalah 17. So, dia sudah bagi diameternya di sini 17. Di sini juga diameternya adalah 17. Untuk yang kecil lah, kalau yang besar ni dia jadi jejari, betul atau tidak? Jadi di sini kita dapatkan jejari untuk yang kecil ni. Jejarinya dulu, 17 bahagi 2. Okey, 17 bahagi 2. 8.5. So sini 8.5, sini juga 8.5, 8.5 dan 8.5. Nampak tu isi maklumat. Kemudian ini berapa darjah? Sudah terang lagi bersuluh 180. Kamu kena faham itu sendiri. Tiada orang yang mau bagi tahu kamu. Kamu faham itu garis lurus mesti 180. Jadi bila kita buat soalan gambar rajah ni, kita tulislah apa saja maklumat yang kita rasakan akan membantu diri kita. Bukan kita membantu orang lain ni, membantu diri kita sendiri. Okey, jadi soalannya sekarang adalah beri jawapan kepada 2 tanpa perpuluhan. Maksudnya kamu tidak boleh jawab dalam pecahan. Kamu mesti jawab dalam 2 tempat perpuluhan. Perimeter. Nah, kata kuncinya perimeter. Kita mau gunakan yang nombor 1 ke nombor 2? Yes, sebab dia tidak berkaitan dengan luas. Dia berkaitan dengan panjang, perimeter, lengkuk. So kita ambil rumus 2 pi j. Jadi ingat, memilih rumus adalah perkara yang sangat penting untuk menjawab soalan ini. Okey, kita sudah pilih rumus. Sekarang kita rancang perimeter seluruh rajah. Bukan dia kata perimeter kawasan Belorek ya. Dia kata perimeter seluruh rajah. Perimeter ni pagar. Pagar ni maksudnya di sini, dan di sini. Itu yang kita kena dapatkan nilainya. Okey, jadi kita tengok dulu mana yang sudah ada nilai. Contohnya di sini. Ada sudah kan? 8.5, 17. Ada sudah? Okey, jadi 17 tambah. Ini belum ada lengkuk ni. Okey, 1 tambah. Kita tulis janganlah 1 nanti kamu confuse pula. A, B. A, B. Maksudnya kita kena dapatkan A dan B lagi untuk mengira perimeter. Jadi kelas, perkataan yang digunakan perimeter maksudnya kita guna 2 pi j dan ada berapa lengkuk di sini? 2. Maksudnya kita akan tulis rumus itu sebanyak berapa kali? 2 kali. So kita akan kira sebanyak 2 kali. Gitu. Kita bersedia, sudah siap-siap sebelum kita kira rumus tulis 2 kali sudah. So kita tahu kita kira akan mengira sebanyak 2 kali. Alright, kita kira dulu yang A, yang besar ni. 2 pi-nya sudah terang lagi bersuluh, 22/7. Berapa jejarinya? Untuk yang A ni, jejari 17. Sebab kita yang besar tu kan lengkuknya. Pusatnya di tengah-tengah, jadi 17 ya. Sudut pada pusatnya sama juga berapa? 180. Dia besarkah? Dia kecilkah? Kalau dia separuh memang 180 darjah. Apa bezanya saja? Jejari. Makin besar, makin kecil tapi sudut tetap sama. 180. So 180 per 360. Tekan kalkulator kelas, berapa? Dua darab 22/7 darab 17 darab 180 per 60. Okey, di rumah berapa? 53.43, betul? Okey, 5 betul. Terima kasih Nabiha, 53.43. Okey. So, selesai sudah dapat satu sudah ni. Kita kira lagi yang B. 2 darab 22/7, berapa jejarinya B tu? 8.5. Kita tulis siap-siap sudah. Sudut pada pusatnya sama, 180/360. So 2 times 22/7 times 8.5
180 over 360 equal to berapa kelas? 26.71. Betul. Okay. Okay, cikgu yakin semua dapatlah. Jadi bila kita sudah dapat kedua-duanya, kita tambahlah 17 tambah 53.43 tambah dengan 26.71. Okay. So kita totalkan. So kita mau perimeter. 17 tambah 53.43 tambah 26.71. So 97.14. 97.14. Betul semua? Okay. Cikgu pun dah pastilah kamu ingat lagi ni pelajaran tingkatan 2. Ada ulang kaji ke? Tiada langsung. Ya, tiada lah. Cikgu rasa memang tiada tu mungkin. Ya. Okay, di rumah. Clear? Okay, cikgu akan tunjukkan satu lagi contoh. Selepas ni kamu akan buat sendiri ya. Ada dalam 2 tajuk lagi. 9 sudah kelas ha? Sekejap saja. So, tajuk kita hari ini semuanya panjang-panjang jalan kerjanya. Okey. Boleh cikgu teruskan untuk soalan B. Bolehkah kamu cuba kira sendiri soalan B? Kamu tahu sudah rumus mana mau pakai kan? Dia kata, kirakan luas rantau yang berloreng. Okey. Cikgu bagi masa 4 minit. Yang penting tulis rumus dulu. Itu dulu. Itu macam motivasi tu tulis rumus tu. Okey, cikgu tengok kamu berjaya ke tidak atau dapat separuh. Okey, teruslah di rumah buat. Kalau dapat separuh, kamu tulis apa yang kamu dapat. Jawapan yang separuh tu. Okey, sila. Jadi kamu sudah pakai rumus ni kan? So pakai rumus satu lagi lah. Sebab luas. Lebih kurang je satu jalannya. Cuma rumus tu je beza. Oh, ada dapat jawapan sudah? Tahniah. Tapi berbeza jawapan Aaron dan Nurul Nabiha. Boleh semak balik. Ada sedikit masa lagi. .454. Di sini ada yang jawab 454.14. Okey. Nabiha mungkin boleh semak balik Nabiha.
Okey, Tanya, semua yang telah berjaya memberikan jawapan, so cikgu bincangkan boleh? So untuk menjawab soalan B, kita akan menggunakan rumus pi j kuasa 2 sebab di sini kata kuncinya adalah luas. So ini cikgu padam dulu. Ini pun memang insya-Allah akan keluar exam kelas. Untuk SPM lah. Okey, so pi j kuasa 2 darab dengan SPP per 360. Kalau cikgu kan, cikgu kira yang ini dulu. Sebab dia kata dia mau kawasan berlorek kan. Ini memang berlorek. Yang kecil ni, pi 22/7, radius 8.5 square times 180 sama juga over 360. Jadi cikgu mulakan dengan itu lah. So 22/7 darab dengan 8.5 kuasa 2 darab 180 per 360 equal to 113.54. 113.554. Betul? Okey, jadi sekarang cikgu kira lagi yang besar. Tapi ada yang tidak berlorek kan di dalam ni? Pedulikan dulu yang tidak berlorek tu, cikgu kira dulu yang besar ni. Cikgu kira dulu. So kita masih guna pi j kuasa 2 sebab kita mau dapatkan kawasan berlorek tu. Okey, SPP over 360. Pi 22/7, radiusnya untuk yang besar ni adalah 17 lah. Okey, 17 square times sudut tetap sama 180 over 360. Kenapa separuh? Cikgu sudah terangkan tadi. 22/7 darab dengan 17 square times 180 over 360 equal to 454.14. Betul? Dan tiba-tiba ada yang tidak berlorek di sini kan? Sama kan ukurannya ini dan ini? Jadi kita akan tolak dengan 113.54. Ini kita tambah, kita tolak 113.54. Akhirnya kita akan dapat berapa? 454.14. Okey? Clear semua? Okey, boleh kelas 1, 2, 3. Di rumah sini 2 masih okey. Alright. Okey, di rumah 1, 2, 3. Okey, 2 ada masih 2. Okey, tidak apa. Cikgu akan bagi soalan lagi. Okey, rata-rata 1 lah. Okey, ada beberapa yang masih 2, 1.5. Okey, tak apa Sally, perlahan-lahan. Okey, cikgu bagi lagi soalan. Okey, sila. Ini kamu buat sendiri tanpa bantuan cikgu lah. Lukis gambar rajah. Mungkin cikgu boleh bantu kamu mengisi maklumat, kamu pun isi dalam gambar rajah kamu, okey? Masa 97 minit hingga 9.13 lah. OP 7, TS 7, OT 2 kali OP 14. Yes. Okey, itu saja yang cikgu bantu. Selebihnya kamu nulis sendirilah. Jawab A dulu kelas A, A dulu. Luas perimeter seluruh rajah. Okey, jawab A dahulu.
Okey, ada 2 orang telah berjaya mendapat perimeter seluruh raja. Ada masa lagi? Gambar raja mengelirukan sikit. Tapi masih boleh diselesaikan. Okey, Ashraf, dapat 54. Yazid belum dapat? Okey, sudut POQ. Cuba Nabiha tengok, kan 135 kena bagi. Jadi POQ tu boleh dapat. Macam mana mau dapat sudut POQ? Macam mana kita mau dapat, ada idea sudah Nabiha? Cuba Nabiha tengok. Kan ROS kena bagi. Nampak? Okey. Cikgu dah pasti, yang lain nampak ke tidak? Okey kelas, cikgu explain yang di sini macam dapat? Dah dapat? Akmal? Sikit. Okey, dapat. Okey kelas. Mari kita, cikgu rasa kamu ada confuse sedikit. Okey. Walaupun cikgu telah bagi sedikit clue di sana. Yang penting kita mau kira perimeter, kita akan gunakan rumus 2 pi j lah kan. Yang penting rumus tu lah yang kena tahu dulu yang mana kita mau guna. Alright, so perimeter seluruh raja 7 tambah 14 di sini 21. Itu sudah ada, 21 tambah dengan A, kita tak tahu, tambah A. Okey. Di sini sudah ada 14. Okey. Sini B tambah B, dan di sini tambah 7. Okey, nampak? Jadi bila kita sudah buat begitu kelas, kita tidak perlu macam balik-balik kita mau tengok mana yang kita kena tambah. Okey, cuma kita kena pasti A kita kena kira, B kita kena kira. So oleh kerana ada 2, kita tulis rumus tu 2 kali, siap-siap lah. Maksudnya kita faham ada 2 kali pengiraan. Jadi 2, pi-nya adalah, kali ni pi-nya nampak tu hati-hati, 3.142. Berhati-hati ya kelas. 3.142. Kita kira A dulu A dulu. Okey, jejari A ni adalah 14 tambah 7 21, betul? 21 darab dengan 135. Nampak ni?
Kan dia sudah bagi tahu di sana ROS, SOR, dia bagi 135. Okay, jadi 135 over 360. Okay, jadi kita kira lah berapa. 2 darab 3.142 darab dengan 21 times 135 over 360, 49.48. Okay, 49.49 kan? Dibundarkanlah. Okay, itu untuk A. Sekarang kita mau kira B. 3.142 jari untuk yang kecil ni 7. Tadi ada yang tanya sudut pada pusat yang kecil ni kan? Kan ini garis lurus 180. Tolaklah 135. 180 minus 135. 45. 45 over 360. Clear? Macam mana dapat 45 di sini kelas? Di rumah? Ya. Jadi 2 darab 3.142 darab dengan 7 darab 45 per 360. So kita dapat 5.50. Kau salah kira. 2 darab 3.142 darab 7 darab 45 over 360. 5.50. Bundar kan? Kan 5.4985 kan? 5.50 lah. Betul lah bundar. Okay. Jadi apa yang kita kena buat sekarang? 21 tambah 49.49 tambah 14 tambah dengan 5.5 tambah 7. 96.99. Betul, Tania. 96.99. So rata-rata di sini cikgu nampak berjaya mendapat 96.99. Okey, puas hati semua? Okey, boleh kira soalan B sekarang kelas? Kirakan kawasan berlorek. Kirakan luas kawasan berlorek. Cikgu bagi 4 minit. 9.18 hingga 9.22. Soalan B lagi. Tadi 2 pi j, sekarang pi j kuasa 2. Okay, sila kelas. Cuba. Okay, kali ini luas Boleh cikgu padam sudah ni? Di rumah cikgu padam dulu ni Kamu terus jawab soalan B ya. Wow, sudah dapat jawapan. Belum sempat lagi. Okey, Tania, Aaron. Boleh semak Aaron? Okey, yang lain.
Okey, di sini 1, 2, 3, 5 orang telah memberikan jawapan. Oh, masa telah tamat. Macam mana di sini dapat? Separuh? Sudah. Okey, aku malu macam mana? Okey, jadi yang lain di rumah setakat ni cikgu nampak Ashrafah. Ashrafah sudah sampai Kedah kah? Bukan kamu di kampung? Ya, wah semangat bagus ah. Ada line di sana Ashrafah? Yalah sekejap saja pun kan. Oh, itulah bagusnya tuition online walaupun bercuti boleh tuition. Okey. So kita discuss lah kelas ya. Oh, bagus boleh jadi contoh toladan ya Ashrafah. Okey, luas kawasan berlorek. Tapi kalau cikgu bercuti, cikgu nak bolehlah buat kelas ah. Cikgu 2 tahun sudah nak bercuti. 2 tahun tidak keluar belum keluar daripada Labuan. Okey kelas, cikgu kira yang ini dulu, yang kecil, yang cikgu kira yang berlorek full ni dulu. Okey, pi j kuasa 2 darab SPP per 360. Pi di sini 3.142, jangan silap. Cikgu tertulis 22/7 tadi. Jejarinya adalah 7. Okey, darab dengan sudut pada pusatnya di sini 45. Kan yang sama macam tadi, per 360. Jadi 3.142 100. Itulah cikgu ni, cikgu sebenarnya kan, cikgu pun pendengaran ni kurang sikit. Cikgu kalau nampak bibir cikgu boleh tangkap. Ni tutup mulut kan. 19.24 betul lah. Okey. Seterusnya cikgu kira yang besar dulu. Yang besar dulu. Pi j kuasa 2 masih juga SPP per 360 kan. Pi 3.142. Jejari yang besar tu adalah 21. Dan sudut pada pusatnya adalah 135/360, betul? Okey, jadi 3.142 darab 21 kuasa 2 darab dengan 135/360. So kita dapat 519.61. Dan tiba-tiba ada yang tidak berlorek di tengah-tengah kan? Lagi sekali pi j kuasa 2. Maksudnya kita mau guna rumus tu 4 kali pun tiada masalah. Tiada masalah. 3.142 darab dengan jarinya di sini 14. Yes, times 90. Kan dia punya sudut di sana sudut tegak kan? 90. Sudut tegak 90. Nampak tu sudut tegak. Okey? Jadi 3.142 darab dengan 14 kuasa 2 darab 90/360 equal to 153.96. 153.96. Jadi oleh kerana ini tidak berlorek, kita akan tolak. Jadi ini tambah. Okey, so kita tambah. Okey, kamu tengok tu 19.24 tambah 519.61 tolak 153.96. So equal to 384.89. Tanya. Okey, alhamdulillah bagus. Okey, jadi clear? Alhamdulillah. Okey.
Sebenarnya ada satu lagi tapi masa kita sangat suntuk. Cikgu ada satu lagi tajuk sebenarnya. Okey, jadi ini kelas cikgu tidak sempat suruh kamu buat, jadi cikgu mau kamu tengok apa yang cikgu buat. Okey? Especially tingkatan 5 juga, cikgu takut kamu punya melukis graf masih lemah. Ini pun cikgu yakin akan keluar exam. Okey, selalunya akan ada table yang akan dikosongkan, nampak? Kita diminta mencari nilai Y di sini dan di sini. So kita akan gunakan persamaan ini kelas. Nampak tu? Okey, jadi kamu ambil kalkulator. Okey, kita ambil kalkulator. Semua pegang kalkulator di rumah. Okey, 2. Okey, 2. Kalau kamu nampak X ni buat kurungan. Sebab X tu kita akan gantikan di sini dengan negatif 1. Nampak? Okey, so salah ini pula. Okey, negatif 1 tutup kurungan. Kuasa 2 ni letak di luar. Tolak 8. Ada X kan? Buka kurungan lagi. Masih lagi negatif 1. Tutup kurungan. Tolak 3. Berapa kita dapat? 7. Okey? Okey. Seterusnya, kita mau dapat yang ini lagi kan? Sekarang kita gantikan X-nya sama dengan berapa? 3. Jadi tadi kita boleh guna ni. Okey, ini delete. Kita ganti 3. Okey. Okey. Kita gantikan 3. Okey, nampak tu? Kita tukar 3 sudah. Okey. Sama dengan negatif 9. Okey, semua clear di rumah? Ini pelajaran tingkatan berapa? 2. Okey, itu pun kalau belajar masa itu. Okey, jadi sekarang ni kita akan melukis graf. Sorry ya, cikgu tidak boleh besar ni, kecil. Kita buat dulu paksi X, paksi Y. Sebelum tu kita tengok X-nya negatif ada negatif 2, Y ada sikit juga dan sampai negatif 11. So maksudnya kita boleh rancang kita punya pembenaan graf ni. Positif lagi banyak kan Y. Okey, jadi cikgu akan rancang pakai pembaris kelas. Cikgu tiada pembaris ni. Kita garis. Okey, kamu tengok saja sebab kamu pun tiada kertas graf di sini. Okey, ini Y, kemudian mungkin di sini sikit lah. Okey, X, ini adalah Y. Okey, dan ini kosong Dan di sini kita tengok dia punya sifir 2 cm kepada 1 unit pada paksi X, 2 cm kepada 5 unit pada paksi Y. 1 unit maksudnya sifir 1, 5 unit maksudnya sifir 5. Setiap 2 cm. Jadi kita buat dulu paksi X. Setiap 2 cm 1, 2, 3, 4, 5. Sini negatif 1, negatif 2, negatif 3. Maksudnya setiap kamu ukurlah setiap 2 cm kamu garis. Okey, 1 unit negatif 1. Okey, ini 2 cm 5, 5, 10, 15, 20, 25, 3, 30, 35, 40. Okey, 45 lah. Jadi di bawah negatif 5, negatif 10, negatif 15 kan? Okey. Jadi seterusnya kita akan plot. Okey, sorry ya, kecil sikit. Warna apa baik? Merah. Negatif 2, 21. Okey. Negatif 1, 7. Kosong negatif 3. Nanti cikgu akan terangkan lagi setiap petak ni macam mana kita mau kira supaya dapat yang tepat. Okey. Kosong negatif 1 negatif 9. 2 negatif 11. 3 negatif 9. 4 negatif 3 dan 5 7. So akhirnya kamu akan dapat satu bentuk senyum. Okey, jadi tidak boleh bila kamu lukis ni mesti licin lah. Ini pun belum cukup licin lagi yang cikgu lukis ni. Okey.
Apa tuh? Jadi ini markahnya 12, ini baru 6 nih kelas A. Jadi sebelum kamu berakhir, sekejap kelas A, bagi cikgu masa sikit. Sebenarnya setiap ini, kalau cikgu tidak silap ada 10 petak kecil lah. Jadi macam mana kita mau tahu nilai satu petak kecil? 5 dibahagi 10. 5 kamu bahagi dengan 10. Jadi kiralah 5 bagi 10, maksudnya sepetak kecil itu bernilai 0.5. 2 petak bersamaan dengan 1. Kalau 1 di sini, maksudnya 1 bagi 10. 1 petak kecil itu bersamaan dengan 0.1. Faham tu? 0.1. Jadi kelas, ini tajuk ini sangat penting kerana setakat ini 9/10 akan keluar SPM. Okey, dan PT3 selalunya memang keluar soalan ni. Okey, jadi untuk malam ni cukup setakat ini. So kita akan berjumpa lagi pada minggu depan, hari Jumaat lah. Kita hari Jumaat sepatutnya. Semalam juga ada majlis perpisahan. Okey, kita jumpa hari Jumaat depan. Okey. So terima kasih semua. Nanti juga akan berikan video. Okey, assalamualaikum dan selamat malam. Okey, kita jumpa lagi minggu depan lah. Okey, insyaallah.